warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina Rabbi zidni wa hidayatan nasuha wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna Allah Allah wa na'rifu bihi sunnah tabi'in wal amal malaikatil muqarrabin wa ta'lina wa tikum lin Rabbi syrah lana sadrana qala Syekh Muhammad bin Bidawah. Kitabus Salati. Ini suatu kitab pada menyatakan sembahyang. Pada menyatakan sembahyang, pada menyatakan hukum sembahyang dan rukun-rukun sembahyang dan sunat-sunat sembahyang dan segala perkara yang bersangkutan dengan sembahyang. Bermula makna sembahyang pada lugah itu doa. Sembahyang pada lugah itu ialah maknanya doa. Makna dia pada lugah itu ialah doa. Seperti firman Allah Ta'ala katanya apa? Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya doa engkau itu tenang bagi mereka. Dan pada syarak, sembahyang pada makna syaraknya, salat pada makna syarak, aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Beberapa perkataan, terjemah dianya beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Sembahyang tu kena kepada beberapa perkataan, bacaanlah. Yang mana perkataan atau bacaan di sini ialah takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat, lepas tu salam. Dan beberapa perbuatan berdiri, rokok, i'tidal, sujud, duduk yang tertentu. Perkataan dan beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang tertentu. Yang tertentu ni bukan katanya katalah apa-apa perkataan pun, buatlah apa-apa perbuatan pun, bukan maksudnya begitu. Maknanya nak cerita katanya sembahyang ini ialah satu jenis ibadat yang mana ibadat itu ada beberapa bacaan yang tertentu dan ada beberapa perbuatan yang tertentu. Itu maksudnya begitu. Sembahyang itu ialah satu jenis ibadat. Sembahyang itu adalah satu jenis ibadat. Satu bagai ibadat yang mengandungi beberapa perkataan, yakni bacaan yang tertentu ialah takbir, Fatihah, tahiyat akhir, selawat,
dan salam. Dan mempunyai beberapa perbuatan yang tertentu. Berdiri, rokok, i'tidal, sujud, duduk. Itu perbuatan yang tertentu. Tidak ada perbuatan lain. Bacaan pun tidak ada dah lain daripada takbir dan Fatihah dan tayat akhir dan selawat dan salam. Tidak ada dah kataan yang lain. Malaikat yang sunat tu adalah perbuatan lain pada berdiri, rokok, i'tidal, duduk, tamak ninah. Tidak ada dah perbuatan yang lain. Hanya perbuatan yang tentu sani saja. Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbir. Itu muftatahah bitakbir, yang dimulai dengan takbir. Disudahi dengan memberi salam. Awal dia takbir, akhir dia salam. Awal dia takbir, akhir dia salam. Yani pada jumlahnya. Yani pada jumlahnya kata mempunyai beberapa perbuatan, mempunyai beberapa perkataan. Masuk dalam perbuatan apa? Niat satu lagi. Kata sembahyang tu ada beberapa perkataan, ada beberapa perbuatan yang tertentu yang mulai dengan takbir, yang disudahi dengan salam. Tapi bukan semua. Sebab tu dia kata yakni pada jumlahnya, ini pada setengah-setengah. Pada setengah-setengah setengah-setengah solat. Artinya pada ghalibnya. Pada ghalibnya. Sebab kalau kita kira orang bisu, kalau orang bisu maknanya perkataan tu tidak ada kan. Tapi dikatakan solat ke tidak? Kata solat juga. Sebab tu dia katanya kalau tidaknya solat tu beberapa perkataan, beberapa bacaan, beberapa perbuatan. Kalau begitu maknanya orang bisu tak jadi solat. Dia sebab dia luput perkataan. Sebab tu dia kata yang ni pada jumlah, yang ni pada setengah-setengah rupa solat. Pada setengah-setengah rupa solat. Artinya pada ghalibkan solatnya ada ke beberapa kataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan memberi salam. Maka dia tafsir katanya yang ni pada jumlahnya, yang ni pada setengah-setengah rupa solat. Ada melekapi beberapa perbuatan dan beberapa perkataan. Maka tak menafilah katanya orang bisu. Sebab tu dia katanya maka masuk sembahyang orang kelu, orang bisu. Maka masuk di dalam makna solat sembahyang orang bisu. Walaupun di sisi dia tidak ada perkataan artinya bacaan sekalipun. Sebab kita katanya ghalibnya begitu kan. Kalau tak ghalib, menyalih ghalib, ada orang bisu tak baca. Walaupun dia ganti dengan isyarat sekalipun, tetapi tidak adalah perkataan. Dan keluar dengan kata beberapa perbuatan sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah ni di luar sembahyang. Sujud tilawah dan sujud syukur di luar sembahyang, maka itu tak masuk di dalam makna sembahyang. Maka keduanya sujud tilawah dan sujud syukur tiada dinamakan sembahyang. Tidak dinamakan sembahyang sebab dia tidak mulai dengan takbir dan tidak disudahi dengan salam.
Sebab dia kedua-dua ini tidak dimulai dengan takbir dan tidak disudahi dengan salam. Siapa masa kita sujud, sudah sujud ke habis. Dengan sebab kedua-dua ni tidak dimulai dengan salam, tidak dimulai dengan takbir, tidak disudahi dengan salam. Lalu tu sujud tilawah, semata-mata sujud tilawah, sujud syukur, semata-mata sujud syukur tu tidak dinamakan sembahyang. Bermula yang difardukan sembahyang di dalam tiap-tiap sehari semalam itu hanya 5 sembahyang jua, seperti yang ia maklum daripada agama dengan darurah. Bermula yang difardukan sembahyang di dalam tiap-tiap sehari semalam itu hanya 5 sembahyang jua, 5 fardu sembahyang saja. Nah, kata 5 fardu sembahyang tu seperti yang ia rajak pada yang. Sekali lagi, salah kita. Naknya begini. Nak sembahyang tu duduk di depan yang. Bermula sembahyang yang difardukan di dalam tiap-tiap sehari semalam itu. Naknya begitu ya. Perkataan sembahyang tu naknya duduk dulu pada yang difardukan. Bermula sembahyang yang difardukan di dalam tiap-tiap hari dan semalam, tiap-tiap sehari dan semalam. Kita ubah. Bermula sembahyang yang difardukan di dalam tiap-tiap. Bermula sembahyang yang difardukan di dalam tiap-tiap sehari semalam itu 5 sembahyang jua. Kata 5 tu seperti yang ia yang maklum, sudah dimaklum daripada agama, daripada dalil agama. Daripada agama, yakni daripada dalil agama, tahu tu dengan darurah. Maklum ya. Maka barang siapa jadi wajib sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam tu ialah perkara kerjaan sembahyang, kerjaan agama yang dimaklumkan dengan secara darurah. Maka barang siapa mengingkarkan wajib sembahyang, maka barang siapa mengingkarkan wajib sembahyang jadilah kafir. Sebab mengingkarkan benda maklum daripada agama. Mengingkarkan perkara yang maklum daripada agama tu jadi kafir. Ingkar tu dengan mana dia katanya tak wajib, bahkan sunat, bahkan harus. Dia kata begitu, sembahyang 5 waktu tu sunat, sembahyang 5 waktu tu harus. Maka kata itu membawa kepada jadi murtad. Dan sembahyang Jumaat itu jumlah daripada sembahyang yang 5 pada hari Jumaat. Jadi maknanya tak jadi 6 lah. Sembahyang yang difardukan tu ada berapa? Ada 5. Bukan 6. Bukan 5. Lepas tu solat sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat nisbah bagi orang lelaki yang merdeka, yang bermukim.
nisbah bagi orang lelaki yang merdeka yang bermukim pada hari Jumaat tu 5 lah juganya. Sebab tidak ada zuhur. Ganti dengan Jumaat. Jadi kira katanya 5 lah. Sebab tu sembahyang 5 waktu sehari semalam tu, kalau kita jawab jadi 2 tu macam ni. Katanya sembahyang 5 waktu tu ialah zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Kalau lain daripada hari Jumaat. Kalau lain daripada hari Jumaat. Lepas tu, kalau hari Jumaat, nisbah bagi orang perempuan dan hamba. Nisbah bagi orang perempuan dan hamba ialah zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Nisbah bagi lelaki yang merdeka, yang bermukim, yang tidak ada uzur. 5 hari itu untuk dia ialah Jumaat, asar, maghrib, isyak, subuh. Kita bilang begitu, jadi maknanya tak lepas daripada 5 lah juganya. Tak jadi 6. Kalau nak bilang nama tu jadi 6 lah. Tapi kalau tilik kepada perbuatan, tak lepas daripada 5. Sebab tu dia katanya, dan sembahyang Jumaat itu jumlah yang setengah daripada sembahyang yang 5 juga pada hari Jumaat. Untuk hari Jumaat tu 5 dengan sembahyang Jumaat. Bukan 5 dengan zuhur. Kalau nisbah bagi lelaki lah. Dan perempuan dan perhimpunan sembahyang itu tertentu bagi, dan perhimpunan 5 sembahyang itu dan perhimpunan 5 sembahyang itu tertentu bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada berhimpun ia bagi segala nabi yang lain. Jadi sembahyang yang 5 waktu ini untuk maknanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya saja. Jadi maknanya ada sembahyang 5 kali di dalam sehari semalam itu untuk Nabi Muhammad. Umat dia pun samalah. Sahaja dengan maknanya maka tiada berhimpun, fahamnya maka tiada berhimpun ia 5 sembahyang. 5 sembahyang tu tak berhimpun bagi segala Nabi yang lain. Nabi lain ada sembahyang tapi tak sampai 5. Tak cukup 5 macam kita, macam Nabi kita. Kerana Daud pada hadis, mengikut yang disebut pada hadis, kerana warid pada hadis, bukan Daud. Kerana warid pada hadis bahwasanya subuh bagi Nabi Adam. Mana Nabi Adam dia diwajibkan sembahyang subuh saja. Dan zuhur bagi Nabiullah Daud. Dan asar, mana Nabi Daud tu yang wajib pada dia sembahyang zuhur saja. 4 lagi tidak ada. Nabi Adam ada 1 ialah sembahyang subuh. Sembahyang lain 4 lagi tidak. Nabi Daud ada zuhur, diwajibkan zuhur, yang lain tidak ada. Dan asar bagi Nabiullah Sulaiman. Dan maghrib bagi Nabiullah Yaqub. Nabi Yaqub sembahyang maghrib saja, ada wajib sembahyang maghrib saja, sembahyang lain tidak ada diwajib. Dan isyak bagi Nabiullah Yunus. Maknanya syariat Nabi Yunus yang wajibnya sembahyang isyak saja. Maka dihimpunkan dihimpunkan kelimanya, mana 5 bagai sembahyang tu yang ada di Adam 1, di Nabi Daud 1, di Nabi Sulaiman 1, di Nabi Yaqub 1, di Nabi Yunus 1, dihimpunkan 5 itu bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala umatnya, umat Nabi Muhammad. Kerana membesarkan baginya bagi Nabi Muhammad. Kerana untuk nak menghormatkan dan membesarkan kepada Nabi Muhammad, dihimpunkan bagi yang tidak ada di orang lain, ada kat dia.
Dan terkadang apalah, nak tambah jim ba satu lagi. Nak tambah jim dan ba. Dan terkadang diwajib, gitu ya. Diwa tu ada, jib tu tak ada. Dan terkadang diwajib, tambah. Dan terkadang diwajib sembahyang fardu lebih daripada 5 pada sehari semalam. Ada juga. Terkadangnya sembahyang tu sehari semalam tu lebih pada 5 kali pun ada. Sembahyang wajib lah ni. Dalam masa sehari semalam tu sembahyang tu ada lebih daripada 5 kali. Maknanya bukan zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, subuh sekali, tidak. Bahkan zuhur banyak kali, asar banyak kali dibuat, maghrib banyak kali dibuat, isya banyak kali dibuat, zuhur subuh banyak kali dibuat. Bukan 5 kali sehari semalam, tidak. Terkadang ada jadi begitu. Itu maknanya, dan terkadang diwajib sembahyang fardu lebih daripada 5 kali. 5 sembahyang pada sehari semalam. Dalam masa sehari semalam boleh jadi lebih pada 5. Seperti bila tu? Bila nak jadi lebih tu? Seperti hari Dajjal. Seperti hari Dajjal. Hari Dajjal maksudnya hari kedatangan Dajjal. Hari timbul Dajjal, hari kedatangan Dajjal, maka sehari dia tu luas. Ya? Tengok. Seperti barang yang sabit pada yang sabit pada hadis, yang sabit pada, tambah pada, seperti barang yang sabit pada hadis yang sahih bahwasanya setengah daripada hari Dajjal, yakni hari yang pertama nyata itu, hari pertama keluar nyata Dajjal itu seperti setahun. Sehari dia tu sama dengan setahun. 360 kali 24 jam. Sehari itu hari yang pertama, ketimbulan Dajjal tu, datangan Dajjal, dia sebenarnya kita ni sehari semalam tu 24 jam kan. Lepas tu cuba kira kalau sama dengan setahun, tahun Hijri ya. Lebih kurangnya maknanya cuba ambil darab 360 darab dengan 24 jam, 24. Jadi sehari itu maknanya 360 kali 24 jam. Tapi tak kalau tak pukul pun ya. Habis itu begini.
Jadi maknanya hari yang pertama tu seperti setahun. 800 lebih kan. Ha. Ha? 8,000 lebih. Maka hari yang kedua seperti sebulan. Maknanya 30 kali 24 jam. Dan yang ketiganya, hari yang tiga seperti sejumaat. Jumaat mana minggu. Jumaat mana minggu. Bukan mana hari. Maknanya seminggu. Sejumaat maknanya seminggu. Dan hari yang keempat seperti hari kamu ini 24 jam lah. Sekali 24 jam lah. Jadi maknanya kalau hari yang pertama ketimbulan dia tu maknanya matahari nak boleh jadi maknanya sehari yang pertama tu, satu hari yang pertama 360 hijrah, kira hijrah 360 kali 24 jam. Maknanya siang dianya ialah ambil bagi 2 109. Tak. Itu berapa kali 24 jam? 190. 180. 306 bagi 2. 180 kali 24 jam. Tu siang, malam pun begitu. Jadi maknanya maka ditanyakan daripada demikian itu hari, adakah memadai padanya sembahyang satu hari semalam? Satu hari semalam, maka sebenarnya kalau jadi maknanya setahun tu 5 kali sembahyang cukup ke? Memadai ke? Sebab setahun dia panjang berapa kali, berapa jam tu, mengikut yang kita hisap saat ni, kita kira saat ni. Maka sahabat pun tanya Nabi, jadi maknanya masa yang begitu lama maka kena solat 5 kali ke dalam masa yang tersebut? 8,000 jam tadi sembahyang 5 kali ke? Maka sabda Nabi tiada, bukan begitu. Dalam masa 8,000 jam tadi kena sembahyang 5 kali, Nabi jawab kata bukan. Maka hendaklah dikira-kirakan qadarnya. Sebab tu maknanya dikirakan qadar, maknanya dalam 24 jam kena ada 5 solat. Dalam 24 jam, lepas tu dia 360 kali 24 jam kan. Maknanya sehari tu maknanya 300 lah. 360 kali solat zuhur, 360 kali solat asar, 360 kali solat maghrib. Sebab dia 360 kali 24 jam. 24 jam tu ada 5. 24 jam tu zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, subuh sekali kan. Maknanya 24 jam yang kedua pula sekali pula. Zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, subuh sekali, isya sekali, subuh sekali. 24 jam yang ketiga begitulah. Jadi pendek katanya beginilah. Kita tengok jam sebab jam tu tak terlari. Jadi maknanya antara ikut waktu zuhur sekarang, kita katanya kalau waktu zuhur sekarang pukul 1.30 sampai pukul 4.30. Pukul 1.30 sampai pukul 4.30. Maka apabila datang pada waktu tu maknanya sembahyang zuhur pukul 1.30 dan antara 1.30 sampai 4.30 sembahyang zuhur. 4.30 sampai masa antara 4.30 sampai pukul 7.30 sembahyang maghrib. Maka antara tu
Sembahyang syak. Lepas tu masa subuh kita kata 6.30, 6.40, 10 minit ke. Artinya pukul 5 ke. Antara tu sembahyang subuh. Begitulah. Jadi mana kita kira jam lah. Kita kena kira begitu. Tak tengok. Tak. Jadi maknanya tak tengok matahari lah. Kita tak tengok kepada matahari. Sebab kalau kita kira pada hari yang pertama tu 360. Separuh dianya berapa? 180. 180. 180. Maknanya sebelah pagi 90 kali 24 jam. Sebelah pagi. Sebelah pagi 90, sebelah petang 90. Begitu kan. Maka tapi kita kira katanya kira ikut jam lah. Maknanya kalau jam ikut jam 24 iaitu lagi senang. Pukul 13.30 kalau jam Malaysia, jam pukul 13.30 sampai 16.30, masa tu kita solat zuhur. Antara tu kita solat zuhur. Mulai pada pukul 16.30 sampai 19.30, antara tu kita solat asar. Lepas tu katalah nanti pukul 6 tu kita solat subuh. Begitulah. Jadi kita kira begitu, kira jam 24 jam tu jadi senang kita kira. Jadi pukul 13.30 sampai pukul 16.30 solat zuhur, kira gitu. Lepas tu masuk habis satu hari tu masa sama dengan masuk hari yang kedua pula, kira macam tu pula. Tapi sama dengan sebulan. Hari yang jadi maknanya yang panjang tu 3 hari saja. Sebulan, setahun, sebulan, seminggu. Lepas tu hari yang keempat tu macam biasalah. Maka kita kena tengok jam nak solat. Maka berlaku, tengok dia kata, maka berlaku demikian, maka berlaku yang demikian maka berlaku demikian itu, nak demikian itu, maka berlaku demikian itu, maka berlaku demikian itu, hendaklah dikira-kirakan qadarnya. Maka berlakulah demikian itu, maka berlaku demikian itu dikira-kirakan qadarnya, qadar sehari semalam. Maka berlaku demikian itu dikira-kirakan qadarnya pada segala hukum yang lain daripada sembahyang. Sebab kita ni satu dalam masa 360 hari, dalam masa 360 hari, dalam masa 360 hari, 30 hari kita puasa, 330 hari kita tak puasa kan. Dalam setahun. Setahun kita mengikut tahun Hijri 360. 360. Maknanya 30 hari daripada 360 tu kita puasa. Tak begitu?
Dan 330 kita tak puasa kan. Ramadan lah. Untuk jadi Ramadan. Dia katanya hukum yang lain daripada sembahyang. Daripada puasa. Dan tu tak nak. Daripada puasa. Daripada puasa maknanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan pun kita kira begitulah. Kita hitung tengoklah. 30 hari, 30 hari sebulan, 30 hari sebulan. Tapi maknanya kena hitungnya, kena kiranya 30 hari sebulan, 30 hari sebulan, 30 hari sebulan. Dan sembahyang witir. Sembahyang witir pun kalau dalam Ramadan, nisfu akhir Ramadan. Kita macam tu. Katanya lepas sembahyang Isyak. Dia masa tu masa 180 hari yang pertama. Kalau hari yang pertama dia setahun kan. Jadi maknanya dalam masa 180 hari yang pertama semuanya itu waktu siang. Dia 360 tu jadi sehari semalam. Tapi masanya setahun. Maknanya 180 jam 180 kali 24 jam waktu siang. 180 kali 24 jam pulaknya waktu malam. Jadi maknanya dalam masa 180 kali 24 jam tu semuanya Zuhur pun siang, Maghrib pun siang, Isyak pun siang, Subuh pun siang, sembahyang Tarawih pun siang tu pada tu. Buat sebelah waktu siang semua. Witir pun siang jugalah hari itu. Lepas tu apabila masuk 180 yang kedua 180 24 jam tu, yang kedua jadi semuanya dikerjakan waktu malam. Puasa malam lah hari tu ya. Lepas tu puasa malam pula. Jadi puasa masa gelap lah. Tapi kita tengok jam lah. Nak puasa bila? Nanti mulai kita puasa, kita kata mulai pukul 6 masalah. Sampai pukul 7.30 ke? Pukul berapa? 19 lebih. Kita buka lah. Dia begitu. Sebab jam dia tak terlari. Maka sembahyang witir pun begitu juga. Sembahyang witir lepas tarawih ke atau sembahyang witir yang biasanya ialah waktu lepas solat Isyak. Begitu kan. Pun sama. Dan sembahyang hari raya pun kira begitu juga. Dan sembahyang hari raya keduanya kedua hari raya. Raya Aidil Adha, Aidil Fitri. Dan dinyaringkan pada kira-kira kan sembahyang yang dinyaringkan. Tengok sebab kita katanya 180 kali 24 jam pertama tu siang semua kan. Isyak nyaring. Isyak sembahyang yang nyaringlah kita baca. Dan disirkan, dilahankan pada sembahyang yang disir dan haji atas pada puasa Ramadan. Haji pun tengoklah. Sekarang bulan apa? Daripada bulan yang bulan mikotnya mikot haji. Ialah Syawal lepas Ramadan. Syawal. Syawal, Zulqa'dah, lepas tu Zulhijjah. Awal Zulhijjah. Itu pun mengikut gitu dengan kiraan.
Dan Arafahnya, wukuf di Arafah, wukuf di Arafah tu kalau kira lepas zuhur sampai naik fajar kan. Ha, hari yang ke-10. Dan tasyrik 11, 12, 13 dan indah perempuan yang tidak datangan haid. Dia berapa? 3 hari pula. 3 bulan. 3 bulan. Maknanya kira 90 kali 24 jam lepas dah. Ah, 30 kali 90 kali 24 jam. Mana 90 hari ya. Itu kira tahun yang pertama, itu hari pertama sebab dia panjang setahun ya. Maknanya kira katanya 90 kali 24 jam lepas iddah bagi perempuan yang tidak kedatangan haid. Adapun iddah perempuan yang haid, maka itu tak kira hari, kira kali suci. Dan istibrak ialah sebulan. Maknanya 30 hari. 30 hari maknanya 30 kali 24 jam. Dan lainnya, lain lagi. Maka dikira-kirakan dengan hari itu, maka dikira-kirakan dengan hari kita jua. Maka dikira-kirakan dengan hari kita jua. Maknanya 24 jam sehari. 24 jam sehari. 24 jam sehari. Maka dikira-kirakan dengan hari kita ini jua. Maknanya 24 jam satu hari. Kira kata satu hari. 24 jam kira katanya satu hari. Sekali lagi. Dan dikira-kirakan dengan hari kita jua. Patut dan tu tak nak. Pada bulan yang 12. Sebab sehari yang pertama tu, 12 bulan kan. Hari yang pertama tu sama dengan 12 bulan. Nah. Jika ada dan yang tadi mari letak sini. Dan jika ada rupanya sehari sekalipun. Jadi naknya begini, kitab. Dan dikira-kirakan dengan hari kita ini jua pada bulan yang 12. Pada bulan yang 12. Sebab hari pertama sama dengan setahun panjang dia. Mana 12 bulan lah. Dan jika pada rupanya sehari sekalipun, sehari semalam sekalipun. Pada rupa zahirnya, rupanya sehari semalam sebab hari pertama tu setahun kan. Tapi kalau kita bilangan bulan tu dah dapat 12 bulan. Begitu. Habisnya. Bermula asalnya, yakni dalilnya. Bermula asalnya, yakni dalilnya. Dalil wajib sembahyang. Dulu, yakni sebelum daripada ijma'. Dalil asal, dalil menunjuk di atas wajib sembahyang belum pada nak berlaku ijma'.
Tetapi apabila sudah ijma', kita jawabnya kalau orang tanya, mana dalil yang menunjuk di atas wajib sembahyang 5 waktu untuk kita sekarang, kita jawab kata ijma'. Ijma'. Jadi maknanya belum pada nak ijma' tu, mana dalil? Beberapa ayat. Begitulah. Jadi maknanya kenapa? Sebab selepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, wafat, maka setengah-setengah perkara tu diijma'kan, setengah-setengah hukum tu tidak diijma'kan. Setengah-setengah hukum tu diijma'kan, setengah-setengah hukum tu tidak diijma'kan. Dengan sebab kita tak boleh faham daripada betul-betul ayat Quran, kita tak boleh nak faham daripada betul-betul Quran dan hadis. Hanya kita faham daripada fatwa-fatwa ulama. Kita ambil daripada fatwa-fatwa ulama. Sebab kita bukan ahli mujtahid, kita mengikut fatwaan ulama. Sebab ulama mujtahid lah yang mampu beristinbat daripada Quran dan hadis. Kita tak mampu mengistinbatkan hukum daripada Quran hadis, maka kita segala hukum-hukum mesti tumpan ke taklid akan ulama. Maka apabila ijma' ni maknanya semua ulama mujtahid mengatakan sembahyang 5 waktu ni adalah wajib. Mana-mana mujtahid sekalipun, mazhab mana-mana sekalipun, tengok masuk juga Syiah sekalipun, mengatakan bahawa sembahyang 5 waktu ni adalah wajib. Maka ijma' ulama ini datang daripada mana asalnya? Daripada Quran hadis lah juganya. Daripada Quran hadis juga. Jadi maknanya apabila selepas pada ni, selepas pada dah jadi ijma', kalau orang tanya mana dalil, kita jawabnya dalilnya ialah ijma'. Tapi kalau nak tanya dalil belum pada nak jadi ijma', mesti kena jawab ayat mana, hadis mana. Begitulah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada kata bermula asalnya dulu daripada ijma' beberapa ayat, setengahnya firman Allah Ta'ala inna salata. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhan